Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi hari ini saya ingin berkongsikan tentang pemilihan induk betina untuk kita breed atau kita biakkan. Secara general saja berkenaan dengan ikan-ikan betina yang sudah layak untuk kita. Biasanya dia akan buat buih di sekeliling kawasan bekas yang dia ada lah. So kita bisa letak dalam bekas tu, di sekeliling kawasan ni dia ada buat buih kecil-kecil. So kat situ kita boleh tahu yang ikan tu sebenarnya sudah bersedia untuk dibiakkan. Ataupun ikan yang berwarna gelap, biasanya bila kita letakkan dalam air bersama si jantan, kita akan nampak badan dia akan berbelang. So bila badan berbelang tu juga salah satu tanda yang ikan tersebut sudah bersedia untuk dibiakkan. So sekarang kita pergi kepada general basic saja pemilihan ikan yang akan dibiakkan. So kat sini saya ada 6 ekor betina yang kita nak tengok mana satu yang sudah boleh dibiakkan dan mana satu yang belum dibiakkan. Okay, pertama sekali kita tengok pada ikan ini. So kena pastikan betul-betul lah ikan yang nak dibiakkan tu betul-betul ikan betina lah. Okay, so kalau kita tengok kat situ, ikan betina ni kita ada nampak biasanya kat bawah perut dia ada color putih. Satu biji putih kat situ tempat dia keluarkan telur. Okay, ini adalah betina blue ring. So dari segi saiz kita tengok, saiz masih kecil, tapi dia dah ada rim untuk setiap anal, caudal dan dorsal dia dah ada rim cantik. Tapi saiz dia sedikit kecil. Usianya mungkin lebih kurang dalam 3 bulan lebih. Usia macam gini kita belum biarkan dia. So tengoklah daripada atas, badannya belum bentuk liquid yang sempurna. Biasa kalau betina ni badan dia bentuk macam liquid, besar perut dia, maknanya dia dah, telur dia dah penuh. Okay, ni betina blue rim yang kedua. Okay, ini rim dia lagi tebal daripada yang tadi. Kalau kita boleh lihat, dia punya di kawasan anal, dia punya caudal, dorsal semua dah lebih terang lah, lebih tebal rim dia. Dan telur dia pun kalau kita perasan dia lebih banyak telur, badan dia lebih berbentuk liquid. So berbanding yang tadi, kita lihat yang ini lebih besar dan lebih matang. Usia dia pun dah menjangkau 4 bulan. So biasanya saiz macam ni saya mula biarkan lah ikan laga ni dengan saiz yang lebih kurang dah masuk medium. Jadi kita mula biarkan ikan laga ni. So dekat sini saya ada 2 ekor pensil copper red base. Kau boleh nampak, perasan bentuk dia dah bentuk liquid, tapi dia belum full egg lagi. So dia belum maksimum lah. Kalau kita breed boleh, tak ada masalah insyaAllah, tapi ada beberapa kekurangan yang akan saya ceritakan nanti. Okey, berbanding dengan yang ini, ini lebih cantik dari segi bentuk liquid dia, lebih sempurna. Okey, kita boleh lihat saiz dia pun lebih besar, menunjukkan dia lebih matang lah. Dan untuk ikut saiz dia, yang ini lebih kita utamakan untuk dibiarkan berdasarkan saiz dia. Dan ini adalah induk yang ketiga, iaitu induknya asal ni multicolor. Jadi kacuk dengan candy dan sebagainya. Jadi ini yang pertama. So dari segi color, kalau kita nak buat candy ni, color dia dah cantik lah. Warna dia dah hampir full block, tapi dia punya saiz
masih kecil. Jadi saiz yang kecil walaupun dia dah color dah cantik, biasanya kita tunggu dalam lebih kurang 2 minggu ataupun ke sebulan baru kita biarkan. So ini kawan dia, sebenarnya dia warna adik-beradik, cumanya yang sana tu lebih kecil. Okey, ini yang betina yang lebih besar. So daripada segi saiz dia, pemilihan kita buat daripada yang ni lah, berdasarkan saiz dia. Biasanya kita akan biarkan dia apabila saiz dia mencapai saiz medium. Okay, saiz medium kita mula start biarkan dia. Lebih kurang umur yang sesuai untuk kita biarkan ikan laga adalah dalam lingkungan umur 3,5 bulan, yang baiknya 4 bulan ke 5 bulan. So kita mula start breed daripada 4 bulan sampai ke 5 bulan. Jadi biasa ikan yang lebih kecil saiz dia, walaupun usia dia dah lebih tua, saya akan elakkan. Saya akan cuba pump dulu dengan guna bagi kutu air jetik-jetik lebih utama lah, untuk cepatkan saiz dia. Lepas tu baru kita mula biarkan dia. Kemudian sekiranya ikan itu terlalu tua, umur 9 bulan, dia dah saiz dia dah L. Jadi ikan yang dah tua ni, saiz dia dah besar ni, biasanya dia susah untuk lepaskan telur. Dia lebih garang daripada yang jantan. Bila dia lebih garang pada jantan, kita kena cari jantan yang lebih besar. So lepas ni, topik seterusnya saya akan bincangkan tentang ikan-ikan jantan yang telah sedia untuk dibiarkan. Jadi biasanya saya elakkan betina yang sudah bersaiz L besar, terlalu besar ataupun terlalu tua. Tapi kalau usia dia muda, dia besar, saya pilih. Tapi kalau dia dah umur dah tua, 9 bulan, 10 bulan, biasa saya elakkan daripada dibiarkan. So untuk pemilihan betina ni sebenarnya dia ada 2 kategori. Satu, kita buat betina yang kecil, maknanya bermula pada 4 bulan, ataupun kalau dah besar 3,5 bulan, ataupun yang besar dalam 6 bulan. So biasa saya buat 3,5 bulan tu untuk kita menghasilkan banyak dia punya generasi, macam F1, F2, F3. Nanti kalau ada masa saya ceritakan macam mana kita nak buat F1, F2, F3 tu. Kalau betina yang besar ni, biasanya kita buat untuk maksimumkan dia punya anak. So dia punya sifir betina ni, ikan betina biasanya, satu ekor ikan sebagai contoh, dia boleh mengeluarkan 1,000 biji telur. Okay? So kalau kita guna dia masa umur dah tua, 6 bulan contoh, so masa tu dia akan keluarkan semua telur dia, contoh 1,000 telur habis. So kita nak biarkan kali kedua, biasanya agak susah, ataupun dia boleh keluarkan sikit je telur, ataupun telur dia habis lah, kerana dia terlebih matang. Kalau umur dia dalam 4 bulan, dia usia lebih muda sikit, ni kita boleh buat dia banyak kali, dan selang 2 minggu boleh buat lagi. Maknanya kita boleh jagalah. Mungkin pada umur 4 bulan dia boleh keluarkan telur 200. Okay, 2 minggu lagi kita pump lagi, kita boleh buat lagi dengan jantan yang lain mungkin. So kita boleh lagi hasilkan anak lagi, tambah lagi 300. So sampailah limit dia yang saya sebagai contoh tadi, 1,000 biji telur dia boleh keluarkan. Jadi yang tu biasanya kalau betina yang terbaik, harga yang mahal tu, kita gunakan pairkan dengan beberapa ekor jantan. Biasanya betina ni orang jual mahal. Jadi kita beli satu ekor betina yang betul-betul mantap, yang sesuai lah dengan minat kita, apa jenis ikan yang minat kita atau pasaran kita. Jadi kita pilih jenis tu, kemudian kita gabungkan dengan 3 ekor jantan. Maknanya mungkin kali pertama dengan jantan A, kemudian 2 minggu ataupun sebulan dengan jantan B, kemudian kita buat dengan jantan C. So daripada situ kita cuba kejar dia untuk menghasilkan F1, F2, F3, dan ada lagi sifir dia, kita boleh buat backcross dan sebagainya. So benda tu jika berkesempatan saya akan bincangkan dalam video-video yang akan datang. Okay, ini secara general sahaja. Ini sifir yang biasa dipakai di makmal beta. Jadi ikan ni kalau kita lambat biarkan, kadang-kadang dia akan lepaskan telur. Dia lepaskan telur, kita rugilah. Kita dah gurau awal, kemudian dia lepas telur, kita rugi. Jadi nanti juga insya-Allah saya akan cuba bincangkan berkaitan dengan cara-cara biar ikan laga yang biasa saya praktikkan. Ini bukanlah cara yang betul-betul solid tu, sempurna betul sebagainya. Tak, ini biasanya cara yang kita pakai di
biasa saya buatlah di farm kami. InsyaAllah ada beberapa yang berkesan. Jadi setakat itu saja untuk video kali ini. Jadi sekiranya merasakan yang info yang saya berikan ini bermanfaat, berguna, jadi bolehlah tolong sama-sama kita subscribe channel saya, supaya saya lebih lagi semangat untuk buat video-video yang akan datang. InsyaAllah semoga kita berjumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.